Kita sama-sama memberikan perkongsian bagaimana untuk kita memperkasakan wanita. Dan bersama saya hari ini, kita nak perkenalkan selaku yang berusaha Dr. Wan Nur Ibtisam Wan Ismail selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Doktor, apa khabar? Baik, Terima kasih doktor bersama dengan wanita hari ini. Terima kasih Fatin. Okay? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kalau kita bercakap mengenai bagaimana untuk kita memperkasa ataupun pemerkasaan wanita ni doktor kan, daripada Jabatan Pembangunan Wanita, mungkin penonton di rumah mereka tak tahu lagi apa agaknya peranan daripada JPW ini, peranan dan juga fungsi, kalau boleh sebagai mukadimahnya doktor. Okay. Terima kasih Fatin. Untuk makluman semua, Jabatan Pembangunan Wanita adalah satu jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan fungsi utama kami adalah untuk membangunkan wanita daripada pelbagai aspek, daripada segi kemahiran, daripada segi kepimpinan dan daripada segi pemerkasaan mereka itu secara keseluruhan. Dan kalau kita nak tahu jugalah sambutan Hari Wanita selesai dan juga bagaimana agaknya program-program yang dijalankan oleh JPW bagi meningkatkan penyertaan dari kategori wanita ini sendiri dan juga dalam kita mencapai dari segi sektor ekonomi dan juga perniagaan ni doktor. Okey, kalau daripada segi perniagaan, wanita sebenarnya memang mereka ramai yang berminat dalam bidang keusahawanan. Kenapa? Sebab kalau kita lihat wanita di Malaysia ini berpendidikan. Lebih 59% wanita berada di peringkat tertiary berbanding dengan lelaki. Dan jadi mereka ini berpengetahuan. Walau bagaimanapun, mereka terikat daripada segi apabila mereka masuk dalam pasaran pekerjaan, mereka sekarang berada di peringkat 55.8% berbanding dengan lelaki 81.9%. Jadi ini menunjukkan bahawa lebih ramai wanita memilih untuk berada di rumah berbanding untuk masuk dalam pasaran kerja, dan 63% menyatakan kenapa mereka memilih untuk berada di rumah dan untuk tanggungjawab keluarga. Jadi mereka ini kebanyakannya berada di rumah menjaga anak dan mereka juga berperanan untuk menjaga ibu bapa sekiranya memerlukan. Jadi kerana ini menyebabkan wanita ini terpaksa dan membuat pilihan untuk berada di rumah. Dan kalau kita lihat sebenarnya kita telah membuat pelaburan kepada wanita untuk berada di dalam bidang pekerjaan. Pilihan itu dibuat berdasarkan faktor-faktor yang tertakluk kepada individu masing-masing. Dan untuk membantu mereka ini, pihak kami memberikan mereka kemahiran dari segi keusahawanan di mana mereka boleh bekerja dari rumah. Dan ini membuatkan mereka ada pilihan untuk menjana pendapatan dan tidak perlu keluar daripada rumah. Dan ini sebenarnya ramai wanita di sana itu menganggap ini adalah satu peluang yang mereka boleh gunakan untuk mereka menjana pendapatan dan ini dapat mengurangkan kebergantungan mereka kepada orang lain. Saya suka mengurangkan kebergantungan mereka kepada orang lain, khususnya suami lah. Dan itu akan mengena juga dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Tetapi doktor, sejauh mana inisiatif yang dijalankan oleh JPW ini yang telah dilakukan ataupun yang sedang berlangsung, kita dapat orang kata melihat dan juga mengangkat agenda pemerkasaan wanita ini? Kalau kita lihat ya dari segi keusahawanan, ini adalah satu cara untuk kita meningkatkan peranan wanita dalam aktiviti ekonomi. Dalam aktiviti ekonomi ini mereka boleh menjana pendapatan sama ada dari rumah ataupun mereka boleh menggunakan memasarkan secara digital. Sekarang ini banyak wanita yang kita lihat berada menggunakan pelbagai platform social media untuk mereka menjana pendapatan. Dan ini kalau kita lihat melalui program di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, kami ada program yang dinamakan sebagai Wijana. Dan melalui program kemahiran yang kami berikan ini membolehkan mereka ini membuat pemasaran yang lebih luas dan mereka boleh menjana pendapatan peningkatan sehingga RM1,000 sebulan. Jadi ini dapat membantu mereka lah untuk bukan saja pada diri mereka sendiri. Kelebihan wanita ini apabila mereka mendapat pendapatan, dia mereka bukan hanya untuk diri mereka saja tetapi juga untuk keluarga. Saya setuju doktor. Sebab apa, dia secara tidak langsung menjana orang kata pendapatan keluarga dan juga ekonomi juga kan. Betul. Sebab orang kata Menteri Keuangan ni wanita selalunya. Betul. Dan okey, kita dah sentuh berkenaan dengan bagaimana pemerkasaan wanita. Kita tak nak tertinggal juga mengenai kesedaran wanita, lagi-lagi berkenaan dengan isu penindasan dan juga keganasan ke atas wanita doktor. Adakah doktor rasa kesedaran tu masih lagi rendah dalam kalangan wanita ni? Wanita ini sebenarnya
walaupun kita banyak sebenarnya program advokasi yang kita jalankan untuk wanita, baru-baru ini pada tahun lepas 2023 advokasi yang kita jalankan adalah untuk gangguan seksual. Gangguan seksual ini bukan berlaku di tempat kerja sahaja, dia boleh berlaku di rumah atau dia boleh berlaku di tempat awam. Itu adalah antara advokasi yang kita jalankan pada tahun lepas, selain daripada advokasi untuk menangani keganasan terhadap wanita secara keseluruhan. Dan kalau kita lihat wanita di Malaysia ini, walaupun mungkin dah ada yang tahu, tetapi mungkin ada yang segan. Mungkin mereka merasa malu untuk tampil ke hadapan, untuk membuat laporan sekiranya mereka menghadapi sama ada gangguan seksual ataupun sebarang bentuk keganasan terhadap wanita. Dan saya harapkanlah mungkin melalui rancangan Wanita Hari ini, sesiapa yang mendengar di luar sana, kalau ada apa-apa yang berlaku yang mereka merasa terganggu, sebenarnya wanita boleh membuat laporan. Sebab ini mereka ada hak. Kita sentiasa di bawah Jabatan Pembangunan Wanita, kita memberi pengetahuan dan advokasi mengenai hak-hak wanita dari segi perundangan. Betul, dan ini juga merupakan inisiatif yang dijalankan kata peranan masyarakat jugalah, Doktor, ya, untuk kita memberi kata support system kepada wanita yang teraniaya ni, dan juga berkenaan dengan inisiatif khusus bagi membantu golongan rentan seperti ibu tunggal, doktor, dan juga warga emas dalam mencapai kestabilan ekonomi. Kita tak naklah orang kata ada yang keciciran, kan? Bagaimana? Betul. Untuk golongan wanita rentan, terutamanya seperti golongan ibu tunggal, kita ada program yang kita buat projek rintis pada tahun lepas, iaitu kita panggil program Kasih Ibu Tunggal, di mana kita memfokuskan kepada 3 elemen. Pertamanya, elemen untuk pemerkasaan diri mereka sendiri, ataupun kita kata untuk pembangunan kendiri. Dan keduanya daripada segi pengurusan kewangan. Sebab kadang-kadang ibu tunggal ini apabila mereka ditinggalkan, mereka sebenarnya tiada punca pendapatan. Jadi kita memberi mereka pengetahuan mengenai cara-cara menguruskan kewangan. Dan ketiga, yang ini paling penting, dari segi perundangan, hak-hak mereka sebagai ibu tunggal, anak-anak nafkah macam mana. Dan ini adalah antara perkara-perkara yang kita tekankan supaya mereka dapat tahu dan bagaimana cara mereka dapat menangani masalah yang mereka hadapi sekiranya mereka menghadapi sebarang masalah berkaitan dari segi pengurusan keluarga itu nanti. Dan sedikit berkenaan dengan harapan doktor terhadap JPW dan juga kata-kata semangat untuk wanita di luar sana, Doktor. Okey, untuk semua wanita di luar sana, saya daripada Jabatan Pembangunan Wanita, pertamanya saya ingin mengucapkan masih lagi kita dalam sambutan selamat Hari Wanita Antarabangsa 2024, dan tema kita pada tahun ini adalah wanita di julang negara gemilang. Jadi saya menghasratkan supaya kita sama-sama dapat mengaspirasikan apa yang kita cakap mengenai wanita itu, di mana kedudukan martabat wanita itu kita perlu sanjungi, sebab pengorbanan mereka itu amatlah besar. Itu dia, dari wanita kepada wanita, sama-sama kita memperkasakan wanita, kita sayang kepada wanita. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Wan Nur Ibtizam Wan Ismail selaku Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Terima kasih, Doktor, banyak-banyak kerana bersama dengan Wanita Hari ini dan juga penonton Wanita Hari ini.